idaman buat apa? Tak salah aku orang nak berhibur. Tapi apa salahnya sambil berhibur, sambil berdakwah? Anak muda. Demi kesatuan ummah, memperkasa ekonomi Hufaz. Jika orang sukakan kamu, mereka akan dengar apa yang kamu katakan. Tapi jika mereka yakin pada kamu, mereka akan berikan kamu bisnes. Itulah branding. Manusia tidak barat untuk menang, tersedia untuk kalah. Dia simple, asal mantul. Hidup bagaikan sebuah perjalanan. Semakin jauh kita berjalan, semakin banyak halangan yang kita perlu tempuh. Keimanan, kesabaran menjadi penentu untuk kita terus maju ke depan. Dia slow hand asal tak feeding. Menang kalah adat pertandingan. Kita masuk enemy auto merinding. Dengan izin Allah, pasti tiada halangan. Curut tak apa, yang penting strike. Rezeki tu Allah yang bagi. Kata-kata bukan nista, tapi azimat. Bergerak senada menuju kejayaan bersama. Alamak! Mantap, Syekh! Okey, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Salam sejahtera diucapkan kepada semua penonton-penonton yang menyaksikan kita pada petang ini. Sebelum kita pergi lebih jauh, jangan lupa untuk sebar-sebarkan, like, share dan komen. Boleh bertanyakan soalan di ruangan komen kita live pada hari ini. Kita akan ambil soalan-soalan dari penonton-penonton, tanyakan, kita akan jawab pada hari ini. Baik, okey, apa khabar semua? Selamat petang. Mungkin dalam keadaan tengah berehat tu, tengah scroll Facebook, nampak live kita, marilah duduk lebih kurang dalam setengah jam ke 45 minit. Kita nak dengar perkongsian-perkongsian dengan tajuk-tajuk yang kita bawa dekat dengan kehidupan bermasyarakat ni. Dan pada hari ni kita nak kupas berkenaan dengan baik ada makna tu. Kan? Tajuk ringkas tapi ada benda yang kita nak tegur, ada benda yang kita nak kongsi dan ada benda yang kita nak kupas daripada soalan-soalan penonton-penonton. Baik, kita teruskan bersama dengan kita sehingga ke penghujungnya. Jangan lupa untuk like, komen dan follow Facebook Mantap Syekh, Facebook Akademi Al-Islah dan juga Facebook Kartok. Baik, okey. Dan bila sebut tentang topik baik ada makna ni, sudah pasti kita akan berbicara dululah berkenaan dengan apa yang dikatakan dengan niat. Yang tu kita kena letak kat awal-awal sekali sebagai kita punya pembukaan. Bila sebut baik ada makna, maknanya kalau kita tengok di dalam kebaikan seseorang itu ada benda dunia yang dia harapkan, bukannya lillahi ta'ala. Tapi yang kita nak tekankan pada hari ini adalah pastikan bila mana kita buat baik, kita kena ada pasang satu niat. Apa-apa pun yang kita buat, daripada sekecil-kecil benda sampailah sebesar-besar perkara, kita kena letakkan di situ lillahi ta'ala. Tengok macam kita semayang lah kawan-kawan. Ui, bila mana kita semayang, kita selalu sebut
Contoh niat dia sembahyang zuhur, usolli fardhu zuhri arba'a rakaatin adaan lillahi ta'ala. Hujung confirm letak lillahi ta'ala, lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Maknanya kita buat semuanya kerana Allah. Tapi yang masalah pada hari ni kita buat, kita sebut saja di mulut saja lillahi ta'ala, tetapi di dalam hati siapa yang tahu ada kerana benda lain. Jadi yang ini yang kita nak betulkan pada hari ini dalam topik perbincangan kita, baik ada makna. Baik. Okey. Sebelum tu, kita tengok dulu berkenaan dengan niat. Kalau kita tengok di dalam kitab agama yang mana-mana pun, selalu dibincangkan kalau diletakkan berkenaan dengan perbincangan hadis, selalunya akan diletakkan hadis innama a'malu binniyat. Hadis tentang hati dulu mula-mula. Berbicara tentang hati, bicara tentang keikhlasan, berbicara tentang adab dalam kerohanian kita, yang tu dia akan diletak di awal. Sebab dia suruh jaga niat. Apa-apa yang kita buat pun, niat yang paling penting. Baik. Bila sebut tentang niat ni kita kena perbetulkan balik. Sebab bila mana kita buat apa-apa sahaja, bukan diniatkan kerana Allah, maka rugi ya. Bila mana kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala nanti, kita pergi tengok amalan kita, rupa-rupanya banyak yang kita buat semuanya kerana manusia. Jadi Allah akan tanya kepada kita, nanti di sana, hang buat benda semua di atas dunia bukan lillahi ta'ala tetapi linnas, kerana manusia. Lepas tu kenapa hang minta ganjaran pada aku? Pergilah minta kepada manusia yang kamu niatkan di atas dunia tu. Pergi minta kat mereka. Sebab minta pada aku? Jenuh kita nak menjawab. Jadi sebab itu kita bawa penekanan pada hari ni tentang baik ada makna ni, kita kena fahami betul-betul supaya tak silap langkah di dunia, akan jadi orang yang serba salah di akhirat. Baik. Kita lihat satu ayat Quran. Daripada surah Asy-Syura ayat 20. Yang mana saya bacakan maksud daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala, sesiapa yang mengkehendaki dengan amal usahanya mendapatkan faedah akhirat, kami akan memberinya tambahan pada faedah yang dikehendakinya, dan siapa yang mengkehendaki dengan amal usahanya kebaikan dunia semata-mata, kami akan beri kepadanya daripada kebaikan dunia itu sekadar yang kami tentukan, dan ia tidak akan meroleh sesuatu bahagian pun di akhirat kelak. Baik. Tengok ni. Daripada pesanan yang ringkas ini di dalam surah Asy-Syura ayat 20, Allah tekankan kepada kita, barang siapa yang berbuat kebaikan, barang siapa yang buat satu benda baik, buat kebajikan di atas dunia, sebab dia mengharapkan ganjaran daripada Allah, ganjaran akhirat, maka Allah akan berikan dia ganjaran dunia dan akhirat. Tapi siapa yang berbuat sesuatu benda mengharapkan ganjaran dunia semata-mata, maka Allah akan bagi dia ganjaran dunia, tapi akhirat sorry tak ada dapat apa-apa sebab hang hanya niat untuk dunia saja. Sebab tu bila mana kita buat apa-apa, pastikan jangan kita ni buat sebab nak menunjuk pada orang. Nak buat benda baik tu sebab nak tunjuk pada orang. Nak tunjuk segala benda yang dia buat. Kadang-kadang tunjuk ni bagus, tapi lebih banyak yang tak bagusnya daripada yang bagus. Dia nak tunjuk sebab dia nak ajak orang lain pun buat benda baik yang sama. Ada orang yang dia ni tunjuk sebab dia nak, orang panggil apa? Dia nak bagi motivasi, dia nak motivate orang ni supaya dapat buat benda itu juga. Aku ni walaupun tak ada berapa banyak duit sangat, tapi aku boleh bantu. Kenapa kamu lebih banyak duit daripada aku, kamu tak boleh bantu? Jadi aku tunjukkan kepada kamu bagaimana jalan untuk buat kebaikan yang mana mudah saja, tapi ramai orang tak nak buat. Dia tunjuk, itu bagus. Tapi ramai pada hari ni yang tunjuk sebab apa? Tunjuk sebab dia nak bagi tahu yang dia ini orang baik. Dia nak tunjuk sebab dia nak bagi tahu dia ni hebat. Ini tak boleh. Tunjuk benda baik sambil memperlekehkan orang lain. Sebab apa? Sebab saya pernah cerita pada tuan-tuan dalam tajuk yang awal-awal dulu. Saya pernah cerita dalam tajuk yang awal-awal. Saya kata, kenapa ada orang yang dia ni baik tetapi orang lain tetap tak suka kepada dia? Ataupun senang faham, kenapa manusia ini baik tetapi makhluk Allah tak suka kepada dia? Sebab dia ini baik. Tetapi dalam masa dia baik, dia suka menunjukkan kebaikannya sambil dia memperlekehkan orang lain. 3 tahap. Yang pertama dia baik, yang kedua dia baik, dia nak tunjuk kepada orang dia ni baik, dan sambil dia menunjuk kebaikan dia nak memperlekehkan orang lain yang tak buat. Ingat, jangan sampai kita berada pada tahap tersebut. Sebab apa-apa kebaikan yang kita buat, pahalanya yelek. Tidak ada, melainkan apa yang kita dapat.
hanya kemasyhuran daripada manusia tapi tak kekal lama. Berpisah saja jasad daripada nyawa, maka habislah kemasyhuran tersebut. Jumpa dengan Allah kena jawab apa yang kamu niatkan bila mana kamu buat sesuatu kebaikan di atas dunia. Sebab itu saya kata tadi, jangan kita ni buat kerana mengharapkan pujian daripada manusia. Mengharapkan pujian daripada manusia, ada udang di sebalik batu, betul lah, ada udang sebalik batu, ada benda-benda yang dia niatkan selain daripada Allah, maka habislah. Dia hanya akan dapat apa yang ada di dunia tapi tak akan dapat ganjaran daripada Allah yang berada di akhirat. Yang tu tidak dapat. Sebab tu kena perbetulkan. Dia buat sebab nak tunjuk dia lah sangat baik. Ambil gambar post di media sosial, ambil gambar letak di Facebook sebab nak tunjuk dia baik sambil dia nak kata orang lain tak boleh buat macam aku. Aku je mampu buat benda macam ini. Orang lain tak nak buat. Aku seorang je buat. Ingat, bila mana orang itu dia mula merasa dirinya baik, maka perhatikanlah, itulah saatnya dia mula menjadi seorang manusia yang jahat. Permulaan kehidupan seseorang bila mana dia start nak jadi jahat adalah dia akan mula dengan menjadikan dirinya adalah orang yang sangat-sangat baik sehingga dia merasa dialah yang paling baik di satu tempat, padahal tidak, kata malaikat, kamulah manusia yang paling jahat. Dia tak perasan tapi semua orang perasan. Sebab tu kita kena hati-hati. Baik. Kita lihat sedikit. Dalam usaha melakukan kebaikan, pasti ada ujian dan rintangan tersendiri yang mana datang daripada diri sendiri. Sebab tu musuh yang paling payah nak dikalahkan adalah diri sendiri. Musuh yang paling payah nak dikalahkan adalah diri sendiri. Begitulah lumrah kehidupan yang perlu dihadapi oleh setiap orang. Ada kalanya ujian yang datang cukup besar dan ada kalanya kecil sahaja, tetapi itu pun tidak mampu untuk ditandingi. Baik, kita sebut satu persatu. Yang pertama dia sebut, bila mana nak buat satu kebaikan, bila mana nak buat benda baik ni, dia akan banyak ujian datang. Kalau disebut oleh Imam Ghazali ada 4. Bila mana seseorang ni nak buat benda baik, akan ada ujian datang 4. Yang pertama daripada nafsu. Bukan nafsu baik, nafsu ammarah, nafsu jahat, nafsu yang menyuruh kepada benda-benda yang dilarang oleh Allah. Baik, ni satu. Yang kedua kata Imam Ghazali, bila mana seorang ini nak buat baik, apa yang akan kacau dia? Yang kedua adalah iblis. Ni, dia akan kacau. Nak buat benda baik, ada je dia dekat, ada je dia hasut, ada je dia kacau. Ini namanya iblis. Yang ketiga, bila mana seseorang ini nak buat baik, yang kacau dia adalah manusia. Manusia ni siapa? Manusia ni adalah ni, family dia, kawan-kawan dia, orang yang dekat dengan rumah dia, ni, yang dekat-dekat ni. Akan kacau. Macam mana dia kacau? Kadang-kadang bukanlah dia kata jangan, tetapi dengan kerana adanya orang-orang yang mengganggu ini, maka menyebabkan nak buat benda baik ni jadi susah. Kita nak bantu orang di musim COVID, kita dah beli barang siap apa semua. Datang kawan kita penasihat 25%, dia pun kata, apa benda hang nak tolong orang, hang pun tak berapa ada, hang pun tak berapa senang, hang pun duit tak berapa banyak. Baik hang tolong diri hang sendiri dululah daripada nak tolong orang lain. Padahal kita boleh je tolong. Tapi ada kawan macam ini, inilah kawan yang disebut sebagai toksik. Manusia toksik ni ada banyak jenis kan, ada banyak ciri-ciri dah. Di antara manusia toksik ni adalah hal macam ni lah. Bila mana ada orang nak buat benda baik, dia selalu condemn kita. Sambil dia condemn kita, dia menyebabkan kita rasa putus asa dan hilang semangat untuk buat benda baik. Yang inilah nombor 1 di antara ciri-ciri manusia toksik. Dan dikatakan pula tadi, siapa yang akan ganggu kita bila mana kita nak buat baik setelah daripada nafsu, setelah daripada iblis, setelah daripada keluarga, yang keempat akan ganggu kita namanya adalah niha yourself. Betul ke ejaan ni? Betul lah kan? Diri kita sendiri. Diri kamu dan diri kita sendiri. Diri saya dan diri tuan-tuan yang tengok ni. Kita sendiri. Bukannya kita kacau kita, tak. Tapi makna diri sendiri itu adalah kita tak boleh ubah diri kita. Kita tak boleh ubah diri kita, kita tak boleh perbetulkan diri kita macam mana kita nak berubah. Jadi bila mana nak buat satu kebaikan, kadang-kadang kita dah boleh tolak 3 benda yang awal, tetapi diri kita sendiri yang kita tak boleh perbetulkan. Kita yang malas nak buat, kita yang tak nak, bukan orang lain, kita. Sebab itu di antara sebab kenapa orang ini tidak boleh berjaya, nombor 1 adalah diri sendiri. Dia tak letak nombor 1 tu jiran sebelah rumah, tak. Dia tak letak nombor 1 tu mak angkat, tak. Dia tak letak nombor 1 tu mak kita, tak, bukan. Nombor 1 kenapa orang ini tak boleh berjaya adalah nombor 1 diri sendiri. Sebab dia merasa 3 benda ada pada diri dia.
Yang pertama, dia lebih kecil daripada orang lain. Dia rasa diri dia lagi kecil daripada orang lain. Yang kedua, dia tak boleh buang malas yang ada pada diri dia. Dan yang ketiga, dia suka bernanti-nanti. 3 benda ni selalunya ada pada orang yang tak berjaya. Kita bawa scanner suhu tu, kan? Kita bawa pada orang yang jenis tak berjaya ni, scan. Dia tak nampak apa nama suhu, tapi dia akan nampak 3 benda tadi. Yang pertama, dia rasa diri dia kecil pada orang lain. Yang kedua, bermalas-malasan. Dan yang ketiga, dia selalu bertangguh-tangguh bernanti-nanti. Aku nak buat benda tu, tapi esok lah. Tak jadi. Aku nak buat benda tu, tapi bulan depan lah. Tak ada. Dia kalau orang yang jenis berjaya ni, sekarang dia buat. Walaupun hujan turun, walaupun ribut di luar rumah, tetapi dia tak boleh keluar dalam rumah dan sedang merancang apa yang dia akan buat setelah hujan itu berhenti. Ni nama dia orang nak berjaya. Bila mana orang yang tak nak berjaya ni jenis berdolak dalih. Akhirnya orang dah sampai ke bulan dah, dia baru nak cari di mana nak sewa roket. Inilah perumpamaan orang yang berjaya dan orang yang tidak mahu berjaya. Baik, balik kepada tadi. Disebutkan di sini oleh Imam Ghazali, bila mana orang nak berjaya tu dia akan ada 4 benda yang akan menghalang dia. Sama macam tadi. Bila mana kita nak buat sesuatu benda baik, akan ada yang mengganggu kita, menyebabkan kita buat itu bukan kerana Allah, tetapi ada benda-benda lain yang di atas dunia yang dia niatkan. Sebab itu katanya tadi, baiknya dia, tetapi baik itu ada makna. Maknanya apa? Dia nak buat baik itu orang puji. Bila orang tak puji, dia tak nak, dia tak suka. Bila dia buat baik tu, dia nak orang sanjung dia. Kalau orang tak sanjung, dia tak nak. Ini yang jadi masalah. Ini yang sangat-sangat masalah. Ini yang jadi betul-betul punya masalah. Sebab buat apa-apa pun semua nak orang sanjung. Sebab tu disebutkan oleh ulama, bila mana orang ini dia adalah seorang manusia yang betul-betul ikhlas, dia buat apa-apa saja yang dia lakukan, dia ni relax je walaupun apa yang jadi. Dia buat benda baik, orang tak puji kebaikan dia, dia relax. Dia buat benda baik, orang komplain kebaikan dia, dia relax. Dia buat benda baik, walaupun tak ada apa ganjaran sampai kepada dia, dia relax, tenang. Inilah di antara tanda-tanda orang ikhlas. Orang yang betul-betul niatnya itu dijaga bila dia buat benda baik. Tapi yang masalah pada hari ni, bila mana buat sesuatu, orang tak puji, dah tak buat dah. Bila mana buat sesuatu, ada sedikit ujian yang datang, dah tak buat dah. Kata nak jadi orang yang buat benda baik, kata nak jadi orang yang beriman, bertakwa, beramal soleh. Tapi bila mana ujian datang pada hang putus asa. Mana boleh surah Al-Ankabut ayat 2 sebut dah. Kalau hang ni mengaku hang beriman, jangan kata kamu beriman kalau belum lagi diuji. Lagi kuat ujian, lagi kuat keimanan. Lagi kuat iman seseorang, lagi besar ujian yang datang. Tengok para nabi, para mursalin, orang-orang soleh, ujian mana ada kecil-kecil. Ujian mana ada kecil. Kalau tengok satu orang wali Allah namanya adalah Sa'id ibn Zubair. Sa'id ibn Zubair ni ujian dia, subhanallah, bukan calang-calang punya ujian. Di satu tempat ni ada seorang ketua di satu tempat yang hidup satu zaman dengan Sa'id bin Zubair, namanya adalah Al-Hajjaj Yusuf As-Sakhafi. Hajjaj Yusuf As-Sakhafi ni adalah seorang manusia yang hati baik tetapi perangai jahat. Macam mana hati baik perangai jahat? Sini kita terangkan. Saya cerita pendek je lah. Hajjaj Yusuf As-Sakhafi ni, dia adalah seorang manusia yang dermawan. Dia jenis suka bantu orang, tolong orang. Tapi, siapa yang tak ikut apa dia cakap, akan dipenggal kepala dan ditanam kepalanya itu. Sebab tu Hajjaj Yusuf As-Sakhafi ni, di antara panggilan istimewa pada dia adalah pemilik kebun kepala manusia. Ni nama dia. Nama gelaran bagi Hajjaj ni pemilik kebun kepala manusia. Rupa bukan tanam pokok, tanam kepala orang. Siapa yang tak nak ikut cakap dia, dia akan sang algojo. Habis dia bubuh semua. Jadi dipendekkan cerita satu hari. Bila mana dia tanya pada kawan-kawan, tanya pada dia punya, apa orang panggil? Hulu balang, tanya dia buka staff-staff dia. Dia tanya, siapa lagi yang jenis duduk sini tak mau dengar cakap aku? Lepas tu ada seorang bangun. Dia kata, ada lagi seorang. Siapa dia? Kuasa semua dah ikut cakap aku. Ada lagi. Dia kata, siapa? Dia kata, Nuha tinggal di hujung sana. Seorang ni degil semua. Betul-betul ketegak dia ni. Siapa? Dia kata, namanya adalah Sa'id ibn Zubair. Pasal apa dia tak nak dengar cakap aku? Dia kata, kamu ni jahat sangat. Malas dengar cakap kamu ni. Dia kata, baik, kalau macam tu panggil dia datang. Bila suruh panggil datang,
Panggil, pergi ke rumah Said bin Zubair, datang panggil, dia kata tu Hajah nak jumpa kamu. Oh, buat apa nak jumpa aku? Tak tahu. Lah kali dia kata kejap, dia semaya sunat 2 rakaat, dia keluar rumah, dia berjalan pergi. Lepas dia pergi jumpa, dia kata dekat Hajjaj, ada apa nak jumpa aku? Dia apa nama Said bin Zubair kata, ada apa nak jumpa aku? Hajjaj kata, ada lah, aku nak tanya, pasal apa kamu ni tak nak dengar cakap aku? Kamu seorang je mana lawan aku? Last sekali, Hajjaj bagi tahu pada dia, hang ni jahat lah. Dia kata pula kat kawan tu jahat, dia tak tahu kawan tu wali Allah. Dia kata, hang ni jahat, orang lain semua ikut aku, kamu seorang tak nak ikut aku. Lah kali pendekkan cerita, dia ni tetap, dia tak nak ikut apa yang Hajjaj cakap, akhirnya dipenggal kepala Said bin Zubair. Inilah satu ujian yang sangat besar berlaku kepada seorang wali Allah, Said ibn Zubair, tumpas di tangan siapa? Namanya adalah seorang ketua yang sangat jahat, Al-Hajjaj Yusuf As-Saqafi. Tak lama lepas daripada dia penggal kepala Said tu, dia dapat penyakit gila, lama kelamaan mati dalam keadaan yang sangat menghinakan. Itu pendek saja cerita dia. Panjang tapi saya pendekkan ceritanya sebab nak tunjuk macam ujian yang besar berlaku kepada seorang yang sangat soleh, namanya adalah Said bin Zubair. Ujian pasti akan datang. Para nabi ada ujian dia, orang-orang soleh ada ujian dia, kita pun ada ujian kita. Bila mana datang? Sebab tu kan jangan kata kita ni hebat, jangan kata kita beriman, jangan kata kita ni power selagi mana belum lagi diuji. Sebab tu di sini disebutkan bila mana nak buat benda baik pasti akan ada ujian yang datang menimpa kamu. Jadi bila mana kamu buat benda baik, tak ada orang puji, relax je lah. Sebab Allah memerhatikan kamu. Bila mana ada kamu buat benda baik, orang komplain sikit, kamu post gambar di media sosial, orang kutuk dia bawah, orang kata, alah dia ni buat baik nak menunjuk ni. Dia ni buat baik sebab nak saja nak tayang kat orang lah ni. Biarkan. Sebab tu komen-komen di media sosial tu, kita kalau ada orang komen, kita kena faham dulu, set dalam minda, kalau ada orang komen di situ, apa pun tulisan dia, jangan menyebabkan kita rasa susah hati. Yang baik kita ambil. Tetapi yang tidak baik jadikan sebagai kita nak perbetulkan diri kita. Tapi janganlah kita ambil tu sebagai aku buat benda baik, orang kutuk macam ni pula. Bukan kutuk tulis pun. Orang tu tulis jari terbalik pun. Tu pun dia dah habis. Dia lock out semua dia punya media sosial. No, kemurungan. Duduk dalam bilik 30 hari kunci pintu tak makan. Apa? Hang kata hang ikhlas buat kerana Allah, tapi orang komplain sikit saja dah jadi orang yang tak tentu hala dalam kehidupan. Maknanya hang buat tu bukan kerana Allah, tetapi hang baik itu ada makna di sebaliknya sebab hang nakkan pujian daripada manusia, nakkan sanjungan daripada manusia. Yang ini tidak boleh. Baik. Lumrah kehidupan di dunia sememangnya syarat dengan cabaran, termasuklah konteks melakukan kebaikan. Nabi Muhammad SAW pernah mengingatkan umatnya tentang ujian kehidupan yang pasti dihadapi oleh seorang Islam. Dunia merupakan penjara bagi orang beriman dan syurga bagi orang kafir. Ini pesan Nabi Muhammad SAW bila mana diceritakan perihal tentang dunia. Dunia ini adalah penjara bagi orang beriman dan juga syurga bagi orang yang tidak takut kepada Allah. Ini disebutkan dalam satu hadis riwayat Imam Muslim. Jadi kita kena faham yang namanya dunia ini tidak ada benda yang cantik. Sebaliknya semua benda adalah ujian yang menyebabkan kamu sakit. Walaupun benda itu menyeronokkan, walaupun benda itu menggembirakan, tapi sebenarnya ada benda di sebaliknya yang kamu tak tahu. Boleh jadi benda yang kamu suka itu tak baik bagi kamu, tetapi boleh jadi juga benda yang kamu suka itu apa hal ulang 2 kali. Boleh jadi benda yang baik itu, yang kamu suka itu adalah tak baik bagi kamu, dan boleh jadi benda yang kamu tak suka itu adalah sangat baik bagi kamu. Jadi kamu kena lihat sesuatu benda dengan mata hati, bukannya daripada mata kasar semata-mata. Baik. Kita balik kepada perbincangan kita tentang apa yang dikatakan baik ada makna. Jadi kalau siapa-siapa ada soalan, boleh tulis dekat ruangan komen. Saya akan bacakan soalan daripada penonton-penonton semua. Sudah tak sudah pun 24 minit kita berbicara. Rasa macam baru 2-3 minit tapi dah lama. Oh, ada soalan rupanya daripada sahabat kita. Kalau ada orang fitnah sebab buat baik, macam mana tu? Baik. Batuk saya baca soalannya ya. Baik. Dia kata bila kita buat baik, ada orang fitnah kita. Dia fitnah ni sebab dia nak menjatuhkan kita lah lebih kurang kan. Contoh kita ni buat bisnes ya. Kita buat bisnes. Orang pun dah mula yakin dengan kita, orang bagi kita bisnes. Jadi bila orang suka pada kamu, orang akan dengar apa kamu katakan.
Dan bila orang yakin kepada kamu, dia akan berikan kamu bisnes. Macam pernah dengar ayat tu Baik, saja sebut Baik. Orang dah mula percaya dengan kita, orang dah mula beli produk kita. Kita buat bisnes pun makin lama makin naik, makin boom meletup bisnes kita. Tiba-tiba ada pula orang ni jenis iri hati. Jenis tak suka, tak tahulah manusia ni kan. Yalah jenis bukan kata zaman sekarang, daripada dulu lagi. Daripada zaman Nabi lagi dah ada dah. Kalau kita ingat sejarah dengki yang paling awal sekali adalah berlaku bila mana zaman Nabi Yusuf alaihi salam. Ini paling awal. Ada lagi mungkin, tapi cerita yang paling popular yang menyebabkan kita faham apa itu dengki yang paling awal sekali adalah zaman Nabi Yusuf alaihi salam. Dengkinya pasal nak dibunuhnya Nabi Yusuf. Baik, kita pendekkan ceritanya. Baik. Dia sebut tadi, bila mana bisnes dan naik apa semua, tiba-tiba ada orang tak suka kepada melihat kejayaan kita. Dia bukan tak suka kita, dia tak suka melihat kejayaan kita tu. Jadi, dia nak runtuhkan bisnes, paling senang adalah dengan fitnah lah. Kita jual laksa kita ni sedap. Ya Allah, kalau orang makan laksa kita tak jumpa ada tempat lain. Orang walaupun nampak kedai lain, dia tak boleh banding dengan laksa kita sedap. Tiba-tiba ada orang tak suka melihat kejayaan bisnes laksa kita, dia fitnah kita. Dia fitnah apa? Dia tulis dekat Facebook, dia kata ni, kedai, ambil nama tadilah, nama yang tanya soalan ni. Kedai Zarik Laksa. Kamu nak tahu tak apa rahsia laksa dia sedap, kuah dia pekat? Rupa-rupanya dia letakkan tisu di dalam kuah laksa. Wow! Dia fitnah. Orang pun baca, yo, kau betul ke? Patutlah kuah dia pekat, patutlah sedap, patutlah kuah dia pekat. Oh, patutlah. Lala sekali, no. Orang sebar. Esoknya kedai dia dah tak ada orang. 2 orang je datang kedai dia. Yang pertama cashier, yang kedua tukang masak. Tu je. Lepas tu tak ada orang datang dah. Jatuh, habis, ranak. Jangan main-main. Fitnah. Okay? Soalan dia tadi, dia tanya tentang macam mana yang disebutkan bila mana orang fitnah kita jatuh habis. Kita jadi, jadi macam tu kan. Jadi rosak habis. Kehidupan kita, apa yang kita buat pun jadi rosak. Jadi, kita nak tegur 2 orang lah. 2 orang. Yang pertama, kita sendiri. Yang pertama, bila mana kita buat sesuatu benda, elakkan fitnah. Fitnah ni jangan kita faham kata benda yang tak betul pasal orang je. Itu bukan. Yang pertama, fitnah ni kata benda yang tak betul pasal orang. Yang kedua, fitnah ni adalah jangan menyebabkan orang mula berkata buruk pada kita. Itu pun fitnah juga. Yang ketiga, fitnah ni namanya adalah ujian, cabaran. Itu pun fitnah juga. Dalam Quran, perkataan fitnah itu membawa pelbagai makna. Di antaranya adalah inilah ujian, cabaran dan ni juga. Bila mana kita ni, yang pertama, elakkan ruang-ruang fitnah terbuka kepada kita. Jadi, janganlah kita buat satu benda yang tak sepatutnya di tempat kita. Bila mana kita buat sesuatu perniagaan, bila mana kita buat sesuatu benda, jangan membuka ruang fitnah menyebabkan orang rasa tak suka kepada kita dan ada peluang untuk orang menyebabkan kita menerima fitnah yang akan dibawanya. Ini nombor 1. Yang kedua, saya pun dah banyak tegur di platform lain dan hari ni kita tegur lagi di live kita di Mantap Syekh ni. Yang kedua, bila mana kalau kamu tak boleh tengok orang berjaya, maka kamu kenalah buat satu benda supaya orang yang melihat kejayaan kamu. Faham tak saya kata? Kalau hang tak boleh tengok kejayaan orang, hang kena pertontonkan kejayaan hang pada orang supaya orang melihat kejayaan hang. Ini tak. Hang tak suka tengok kejayaan orang, hang pun tak ada kejayaan, macam mana? Lepas tu marah kepada orang yang lebih berjaya daripada kita. Ini tak patut. Sebab tu hari ni saya tegur, bila mana dah zaman 2021 ni, takkan ada lagi orang yang dengki kepada orang lain. Takkan ada lagi orang yang nak main sihir-sihir, nak main fitnah-fitnah, nak main bomoh-bomohkan orang. Tak patutlah. Sekarang zaman kita untuk bersaing cara sehat. Bukan zaman untuk menjatuh-jatuhkan orang lain. Bukan. Sekarang zaman tu sudah pun habis. Jadi mungkin dah menjawab kepada persoalan sahabat kita Zarik tadi tentang fitnah yang berlaku di dalam kehidupan seorang. Apatah lagi bila mana dia buat satu benda, datangnya fitnah menyebabkan daripada dia setinggi-tinggi melangit, akhirnya jatuh apa yang dia buat, menjunam serendah-rendah di bumi. Baik, yang itu yang kita takut. Baik, kita balik kepada perbincangan kita tadi tentang baik ada makna. Baik ada makna. Saya nak simpulkan di hujung ini, berkenaan dengan 3 benda. Okay? Daripada panjang lebar saya cakap tadi, saya nak simpulkan kepada 3 benda yang ringkas supaya mudah dijadikan nota penting untuk penonton-penonton semua. Yang pertama,
Bila sebut tentang berbuat kebaikan, pastikan kita buat baik kepada orang lain supaya kebaikan itu akan ada juga pada diri kita. Senang faham macam ini. Buatlah apa-apa kebaikan yang kamu suka, daripada sebesar-besar benda sampai sekecil-kecil perkara. Pastikan baik itu terus dalam keadaan baik dan mendatangkan kebaikan juga kepada diri kamu. Bukannya mendatangkan keburukan kepada kamu. Baik, itu nombor satu. Yang kedua, bila kamu buat sesuatu kebaikan, pastikan diniatkan kerana Allah, sebab kita nakkan pahala daripada kebaikan tersebut, bukannya makian dan cacian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, murka daripada Allah. Itu kita tak nak. Tak maaf saya sebut perkataan apa makian dan cacian itu, bukan saya nak sebut perkataan murka ni. Bukannya kita nak murka daripada Allah. Yang ketiga, bila mana kita buat sesuatu kebaikan, yang kita sebutkan tentang baik ada makna ni adalah, ada orang yang bila mana dia buat kebaikan, jangan mengharapkan balasan daripada manusia. Jangan mengharapkan balasan. Kita bagi bantuan pada orang, jangan kita mengharap orang tu bantu kita balik. Memang betul bila mana kita tolong orang, ada masa kita pula jadi susah, orang pula tolong kita. Tapi janganlah kita pasang niat awal, aku tolong hang ni, nanti bila mana aku susah kena tolong balik. Tak payah sebut. Aku tolong hang hari ni, ingat bila hang dah senang jangan lupa aku. Oh, okey kan. Selalu sebut perkataan tu. Dia tu dah senang, mana ingat kita dah. Waktu susah dulu yalah nak ingat kita. Hang waktu dia susah pun hang tak tolong, takkan waktu dia dah senang dia nak tolong hang. Hang mata bila pun dia tak nampak. Jadi jangan kita sebut pada hang ni waktu susah aku tolong hang tau. Ingat betul-betul dalam kepala otak tu. Ingat betul-betul waktu hang senang ni jangan lupa tolong family aku pula. Ingat tu. Tak payah. Orang macam ini, yang inilah termasuk dalam golongan yang buat apa-apa kebaikan pun ada makna di sebaliknya. Kalau makna yang bagus tu okeylah kita terima. Tapi makna yang tak bagus dan permintaan yang tak bagus, hasil daripada benda-benda yang tak bagus, yang itulah yang kita tak mahu. Jadi elakkan, jauhkan jadi orang-orang yang termasuk di dalam golongan berbuat kebaikan ada makna di sebaliknya. Itu yang hati-hati. Buat apa-apa pun pastikan lillahi ta'ala, kerana Allah, kerana kita buat baik di dunia, kita nakkan ganjaran yang terbaik di akhirat. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada yang bertanyakan soalan, terima kasih kepada yang menonton, terima kasih kepada yang share kita punya live pada petang ini. Mudah-mudahan sama-sama beroleh manfaat kebaikan dunia dan akhirat. Terima kasih. Jangan lupa follow Facebook Kardok, Facebook Akademi Al-Islah dan juga Facebook Mantap Syekh. InsyaAllah kita berjumpa lagi esok pada hari esok hari apa? Esok hari Rabu ya. Esok Rabu. Biasalah lama tak tengok kalender kan, keluar rumah pun tak. Matahari pun kadang-kadang dah lupa dah terbit belah mana. Baik, okey ya. Jangan lupa esok lagi pada jam 2.30 pasang insya-Allah terus dengan topik-topik yang lebih menarik untuk kita bincangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alamak, Mantap Syekh. Hai netizen, rakyat Malaysia semua, dah ambil 2 dos ke belum? Kalau dah, boleh dine in lah makan kedai mamak. Okey, sambil makan kat kedai mamak tu, korang cuba scroll media sosial, korang akan jumpa satu berita berkenaan dengan seorang usahawan yang popular. Isteri dia, ya Allah, ada orang busuk hati, jahat betul lah pergi buat isteri dia. Disihirnya isteri kawan tu kan, daripada okey jadi cepat marah, jadi macam dah bercelaru keluarga dia. Aku tak nak ulas sangat pasal dia punya family dan juga pasal usahawan tu, tapi aku nak ulas pasal ni, kita ni, rakyat Malaysia ni, yang mana jenis tak habis-habis daripada dulu tahun 1990, bawa tahun 2000, bawa tahun 2010, sampailah ketika ini dah masuk tahun 2021 yang dikatakan ada kereta terbang tapi belum nampak lagi kan. Dah macam ini punya zaman teknologi pun ada lagi orang nak main sihir-sihir. Apa benda lah kita ni kan. Kalau kita ni jenis tak puas hati dengan orang, sembang lah elok-elok. Kalau kita ni tak boleh tengok orang lebih daripada kita, kita kena usahalah bagi diri kita lebih daripada dia. Ini tak. Kita duduk goyang kaki, kita tengok orang lain berjaya, kita tak suka tengok kejayaan orang tu, kita dengki, busuk hati, ada penyakit hati, kita sihir, kita santau pula kawan tu. Ini benda yang sangat-sangat tak patut
bila mana kita bawa dalam kehidupan, bila mana pasal kita punya pasal menyebabkan kehidupan orang lain jadi susah, jadi porak-peranda pula. Jadi aduh kan, sedih sebenarnya bila mana baca berita-berita macam ni kan. Ingat ke dah sedar-sedar hidup tahun 2020 ke atas ni dah tak ada dah benda-benda macam tu, rupa-rupa ada lagi. Jadi aku nak ingatkan kepada semua kawan-kawan rakyat Malaysia, netizen semua, ayuh sama-sama kalau ada apa-apa bincang cara baik-baik, jangan menyakitkan orang, jangan aniaya orang, ayuh sama-sama berjaya. Dan yang paling penting, kena ingat hidup ini cuma sekali di atas dunia. Kalau buat jahat pada orang, sampai bila-bila pun kita akan kena tanggung apa yang kita buat itu. Ingat baik-baik. Itulah nasihat aku. Apa-apa pun, alamak, mantap share.